Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni sedang-sedang daripada tidur, Allah masih panjangkan umur kita. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang baik terus berkekalan sampailah kita suatu masa nanti kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan tuan imam, seterusnya barisan pengurusan surau Waqaf Siti Aisyah, muslimin, mukminin, tuan-tuan guru, alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat nak semua tuan-tuan? Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Munyatul Musalli Bahyah Mardiyah pada muka surat yang ke-62 63. Yang itu kita berada pada perkara-perkara sunat yang dilakukan selepas mana solat, yang mana kita berhenti pada bacaan doa yang ke-10. Doa panjang tu. Selalunya kebiasaannya jaranglah orang nak dengar doa ni. No. Tapi doa ni boleh diselitkan ketika mana doa waktu semayang, lepas semayang. Bukan bererti tengah duk wirid tu. Hantu. Tapi lah ni disebabkan subuh dah lambat, maka banyaklah yang kita kat lah pendek-pendek. Semayang pun bacaan pendek sikit. Kemudiannya kalau wirid pun pendek sikit, lagu tu lah. No. Kalau panjang ni dia, hari ni tak apalah, hari ni boleh gagah lagi sebab hari ni hari cuti. Tu pun ada orang yang kerja. Tapi kalau macam hari Isnin sampai Jumaat di Pulau Pinang ni, kira subuh dah ni, qul ya qul wallah itu lebih baik lah. Betul lah orang kata. Sebab orang nak pergi kerja kan. Kalau hari Jumaat nak buat sujud tilawah juga boleh. Tapi dia buat satu surah tu je. Satu surah tu je. Tu pun untuk imam kena cergas sikit lah. Untuk imam kena cergas sikit. Tak apa tuan-tuan, yang penting kita buat juga daripada tak buat tu. Baik, kita sambung yang ke-11, perkara-perkara sunat yang dikerjakan selepas salah, ba'da salah. Al-adhkar atau da'watu ba'da salah, zikir-zikir ataupun doa-doa ataupun pembacaan selepas mana salat. Yang ke-11 iaitu dibacakan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, kita gabung sekali lah. Surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas ini dikenali dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain, surah yang menjadi pelindung. Surah yang menjadi pelindung, menjadi benteng bagi orang-orang yang membacanya. Dan surah Al-Mu'awwidhatain ini juga diguna pakai oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Nabi hendak wafat, sakit gering, sakit yang membawa kepada kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini juga tuan-tuan boleh diguna pakai ketika tuan-tuan nak bermusafir. Nak musafir, nak keluar rumah, maka boleh baca surah Al-Mu'awwidhatain ni. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzilu
au unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qattul muawwidhatain. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Nasa'i, telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak setanding dengannya, iaitu surah Al-Mu'awwizatain. Maka Nabi pun menyebut iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Cuma lah ni ialah tidak menjadi kelaziman orang melakukan bacaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, iaitu surah Al-Mu'awwizatain, sebab waktulah. Yang pertama waktunya, yang keduanya kalau maghrib ada kuliah maghribnya kan. Jadi kalau tuan-tuan tak ada masalah, kalau tuan-tuan nak buat sendiri pun tak ada masalah. Contoh Tok Imam tak buat wirid zikir yang sama macam tuan-tuan hendak, tuan-tuan buat sendiri pun tak ada masalah. Nah, yang tu clear. Dan sebenarnya dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni depa ada hubung kait. Hubung kait apa? Yang pertama, dua-dua surah itu mengajak kita minta lindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tuhan yang menciptakan, Tuhan kepada manusia. Jadi kita tak lain tak bukan sepatutnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas juga mengajak kita mohon lindung kepada Allah dari segala kejahatan. Kalau segala kejahatan itu lebih kepada surah Al-Falaq. Tapi kalau surah An-Nas itu dia ajak kita, memerintahkan kepada kita minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan jin, kejahatan jin dan juga kejahatan manusia. Jahat atas muka bumi ni macam-macam. Yang pertama, jahat main daripada manusia. Yang kedua, jahat main daripada jin. Yang ketiga, jahat pada iblis dan syaitan. Kuncu dia lah tu, jin pun kuncu pada iblis laknatullahi alaih. Kemudiannya jahat daripada hawa nafsu yang mengajak kita ke arah kebinasaan. Sebab itulah di dalam, saya tak ingat kitab apa, Imam Al-Ghazali, Bidayatun Nihayah, Imam Ghazali mengatakan apa? Dia mengatakan sunat kita membaca surah An-Nas ataupun mubah, mandub, mustahab baca surah An-Nas sebelum mana nak solat, sebelum semayang tu baca. Sebab apa? Waktu kita semayang ni lah waktu yang nak diganggu oleh syaitan dan iblis. Tengah takbir tu teringat macam-macam, tengah takbir tu dia suruh kita bagi ingat macam-macam, dia bagi kita hilang khusyuk yang tu. Maka pembacaan surah Al-Mu'awwizatain ini bukan terikat selepas solat saja, tapi dia boleh buat sebelum solat, selepas solat, terutamanya An-Nas lah sebelum solat, selepas solat dua-dua surah, dan juga ketika mana tuan-tuan nak bermusafir, dan juga tuan-tuan sebelum nak lena. Bukan lena waktu dengar kuliah, tak, lena malam lah. Lena malam lah kan, lena malam, bukan lena waktu dengar kuliah. Yang tu, yang tu. Baik tuan-tuan, baik surah Al-Mu'awwizatain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia satu lagi, kita yang menjadi kebiasaan sekali berdasarkan hadis Nabi, kita baca sekali dengan surah Al-Ikhlas. Kalau surah Al-Ikhlas, tiga surah dipanggil, tadi dua surah dipanggil Al-Mu'awwizatain, tiga surah dipanggil Al-Mu'awwizat. Semuanya surah pelindung yang tuan-tuan boleh baca sebelum tidur, tuan-tuan boleh baca waktu musafir. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, melindungi kita daripada bala bencana ketika dalam permusafiran kita tu. Dan salah satu surah lagi adalah surah Al-Ikhlas. Hadis yang disebut oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok tang nota kaki bawah sekali tu. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 63. Kau tak cari, tak jumpa.
an aqra al-mu'awwidzat. Tadi kita sebut mu'awwidzatain. Al-mu'awwidzat kalau 3 surah itu dipanggil al-mu'awwidzat. Kalau 2 surah kita panggil al-mu'awwidzatain. Yakni surah al-Ikhlas wal Falaq wan Nas dubura kulli salah. Hadis riwayat Imam Nasa'i, hadis sahih. Baik. Apa kata Nabi? Dia memerintahkan kepada Uqbah bin Amir. Hadis yang ni yang cerita siapa dia? Uqbah bin Amir. Dia kata apa? Nabi dia suruh aku baca Al-Mu'awwidzat, surah Al-Mu'awwidzat, surah 3 qul. Orang kita panggil surah 3 qul itu. Dubura kulli salah, setiap kali selepas mana solat. Tu selepas mana solat. Adapun kepada kita kadang-kadang penumpuan membaca surah Al-Mu'awwidzat itu pada 2 solat lah, kan? Iaitu solat maghrib dan juga solat subuh. Jadi bolehlah tuan-tuan nak bacalah, kan, sunat. Kalau contoh Tok Imam tak baca, habis semayang lagi tuan-tuan nak baca pun boleh. Tak ada masalah pun, terikat lepas doa boleh baca ke? Boleh baca, kan, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan rasa nak beramal banyak, lebih amalan, silakan. Kita buat bukan untuk orang lain, kita buat untuk diri kita juga, kan. Kadang-kadang kita berkira dengan amalan ibadah yang untuk diri kita, kerohanian, amalan yang boleh membawa kita ke arah kebaikan di akhirat sana nanti. Kita ni kalau bab makan contoh, kita sanggup berhabis berapa banyak duit kita boleh habis dia lah. Satu lagi, berapa banyak masa kita boleh buat untuk bab makan. Lepas semayang bacaan tambah sikit saja, kan, wirid tambah sikit 10 minit tu pun rasa lama tak sangka. Beratok kat Sulaiman 30 minit pun tak apa. Runner dia buat lagi ni. Tak ada dah. Dulu PKP ada runner senang. Kita telefon dengan Faizul kita, nasi tak apa. Tak kira main tak kat Sungai Dua. Tuan-tuan, tak sungguh cakap, kita kalau bab makan ni tunggu lama pun tak apa. Sanggup beratok benda tu. Ni wirid duduk je. Kadang-kadang saya bimbanglah benda ni, alah ustaz tak wajib pun, betul. Bukan untuk orang lain, untuk hang juga, kan, untuk hang juga. Ke mana pun kita semua kembali kepada Allah. Kita tengoklah ayat surah Ibrahim ayat 42. Apa? Ketika mana mati, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Minta kembali pada Allah sebab apa? Nujib da'wataka, untuk mengikut, untuk menyahut apa saja seruan kamu. Wa nattabi'ur rusul, dan juga untuk mengikut perintah Rasul. Kan, surah Ibrahim ayat 44. Muka surat 261. Bagaimana Allah Ta'ala sebut orang dah mati ni, dia minta apa? Minta balik hidup. Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Dia minta pada Allah untuk nak hidup balik. Sebab apa? Sebab nak menyahut. Dah lah waktu hidup tuan-tuan, kita benda-benda macam ni semua kita tahu dah. Cuma buat dengan tak mau buat lah. Sebab tu kita duk baca surah Al-Mulk. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk sebelum lena, tidak? Dan dalam surah Al-Mulk ada ayat yang menyatakan tentang neraka Allah. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. Orang yang kafir, orang yang kufur, tempat dia dalam neraka Allah. Wa bi'sal masir,
seburuk-buruk tempat. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila dihumban mereka itu dalam neraka Allah, akan dengar mereka itu jerit-jerit, teriak-teriak, menangis-nangis. Wa hiya tafur, waktu itu neraka sedang menggelegak membakar mereka. Takadu tamayyazu minal ghais, macam nak pecah neraka tu kedengaran. Depa ni punya teriak. Maka kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, maka datanglah malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, awak waktu hidup dulu tak ada orang habaq ke hamba? Ni bahasa kita lah. Alam ya'tikum nadhir, adakah tidak didatangkan petunjuk kepada kamu? Tak ada orang habaq ke? Benda ni boleh buat, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat, benda ni perbanyakkan, benda ni sunat, benda ni haram. Tak ada orang habaq ke? Dia pun mengaku, tuan-tuan. Qalu bala, ya ada. Qad ja'ana nadhir, dah datang dah kepada kami. Kami tahu dah ada orang mai habaqkan kami, Rasul. Habaq yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni perbanyakkan, yang ni makruh, yang ni haram, sebagainya, semua dah habaq. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Kami buat tak heran je. Tuan-tuan, sebab itu yang kita sebut bahawa kita buat ni bukan untuk orang lain. Kita buat ni untuk diri kita. Kan? Kita sendiri yang mencorak, kan? Kita jadi ralik, macam selalu kita sebut, kita jadi ralik sebab apa? Kita tak tahu tarikh kematian. Okey bang, setuju tak? Kan? Kita tak tahu tarikh kematian kita. Bila kita tak tahu tarikh kematian kita tu, yang kita manusia je akan jadi ralik, jadi leka. Kalaulah kita mengetahui tarikh kematian kita dan waktu kematian kita itu bila, agak-agak kita fikir lagi dah nak makan banyak mana. Agak-agak kita fikir lagi dah kumpul harta banyak mana. Agak-agak kita nak tunggu lagi dah enjoy. Contoh meninggal esok pukul 7 pagi esok. Agak-agak ada masa nak tengok Manchester lawan Newcom. Tak fikir dah nak tengok bola tu. Duk teriak-teriak atas sejadah. Dah sungguh. Kan? Masa tu kita tak fikir dah tentang dunia, tak fikir langsung. Kita baru rasa hak ni tak penting, hak ni tak penting. Rupanya hak ni juga yang kita, yang selama ni kita berasa tak penting, rupanya dia penting bagi kita. Tuan-tuan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kan, kembalilah pada Allah. Kan, ingat, kita jangan duk berharap orang lain membantu kita. Anak yang soleh, betul. Tapi kena fikir juga, Nabi kata wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, rawahu Muslim. Hadis sahih. Apa Nabi kata? Siapa yang tidak beramal saleh, keturunan dia pun tak boleh nak tolong dia. Keturunan dia pun tak nak tolong. Kita sendiri yang create jalan kita di sana nanti. Dan salah satu jalan yang kita boleh memperbanyakkan adalah perkara-perkara sunat yang kita buat. Kenapa selepas sembahyang? Sebab selepas sembahyang itu waktu mustajab berdoa. Dan dalam zikir ni kita meminta pada Tuhan. Dalam bacaan Quran ada ayat-ayat yang kita minta pada Tuhan. Dengan mudah-mudahan waktu mustajab berdoa itu Allah perkenankan doa kita. Amin. Nah, tuan-tuan. Baik. Kemudiannya kita tengok pada muka surat 64. Saya pun berhenti awal sikit, tuan-tuan. Ada program kat sekolah ni. Sama noh. Tu saya 7 suku seluruh ni kuliah kita 7 suku start. Berhenti ya. Dan ni dah maghrib subuh lambat. Kita habis dua ni ya. Kemudiannya sunat juga dibacakan 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini sunat nah. Sunat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah, wajabat lahu, wajib ke atasnya itu syurga Allah. Subhanallah, masyaallah, barakallah. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih dengan sanad yang didatangkan daripada Imam Abu Daud
Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim kata apa? Hadha hadis sahihul isnad. Sanad dia bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad dia sahih. Tuan-tuan baca. Nak syurga Allah? Ya, falyatafaddal. Kan? Bacalah. Kemudian dalam hadis yang di bawah dan pada riwayat Imam Muslim dan Nasa'i dengan lafaz ya Aba Sa'id, lebih kurang macam tadi juga. Man radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyyin wajabat lahu al jannah fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala 'aidaha 'alayya ya Rasulullah fa fa'ala thumma qala wa ukhra yurfa'u biha al 'abdu 100 darajah. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah, fil jannah ma baina kulli darajatin kama baina as-sama' wal ard wa ma hiya ya Rasulullah al jihad fi sabilillah al jihad fi sabilillah. Baik, Nabi umpamakan orang yang baca raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ini orang itu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu orang itu akan diangkat, yurfa bihal abdu, akan diangkat hamba tersebut 100 darjah fil jannah, 100 darjat tinggi lebih dia pada orang lain. Dan ma baina kulli darajatain, dan di antara dua darjat tersebut tinggi dia umpama bainas sama'i wal ard, langit dan juga bumi. Nampak apa? Jauh, besar. Tuan-tuan, kita pernah sebut itu di dalam syurga Allah dia ada tingkatan syurga, betul tak? Tingkatan syurga ni bukan serupa tingkat flat, bukan serupa tingkat amaniyah, bukan. Kan apa wakaf resident amani, bukan. Tak jalan dia. Dok ya. Bukan macam tingkat amani tu. Kita duk nampak tingkat yang tak. Tingkatan satu darjat, tingkatan itu ibarat langit dan juga bumi, luas. Yalah, dalam itu juga ada istana, dalam itu juga burung-burung berkeliaran, ada ayat terjun dan sebagainya. Maka tuan-tuan, orang yang baca raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebihkan orang itu 100 darjat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, dan dibaca 3 kali Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ataupun Allahumma ajirni minan nar, ataupun Allahumma ajirhu minan nar. Boleh belakang. Tuan-tuan boleh baca belakang. Kalau tu imam dia baca Allahumma ajirna minan nar, kalau dia nak baca Allahumma ajirni minan nar pun tak salah kan? Kan? Nak abang apa? Hampa baca sama-sama lah. Bukan dia seorang je baca. Yang tu. Jadi barang siapa yang baca, tengok Nabi sebut apa? Pada muka surat 62 bawah tu. Tak ada terjemahan, tak apa kita terjemah. Nabi kata, ma sa'ala rajulun muslimin Allah Azza wa Jalla salatan illa qalat al-jannah Allahumma adkhil jannah wal istajara minan nar mustajiran salasan marrat illa qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Ada seorang lelaki itu bertanya kepada, iaitu rajulun muslim, orang muslim bertanya tentang syurga kepada Allah 3 kali. Maka disebut padanya syurga itu, dia minta pada Allah, Allahumma adkhil jannah, kurniakan kepadanya syurga. Kemudian dikurniakan syurga, kemudian dibacakan kepadanya Allahumma ajirhu minan nar. Maka diminta kepadanya dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang minta dijauhkan daripada neraka Allah dengan membaca Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirna minan nar, maka akan dijauhkan dia daripada neraka Allah dan akan dimasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita pakai baca lah. Yang tu. Kita semua tak mau kesudahan kita Jahannam, tak mau. Sebab Allah sebut wa bi'sal masir, itu kesudahan tempat pulang yang paling teruk. Wallahu ta'ala alam. Saya berhenti tekan ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Beramallah yang tadi kita sentuh 3 qul ataupun kita panggil dengan mu'awuzat. Baca lah, lepas semayang boleh baca, sebelum tidur membaca, sebelum nak musafir membaca. Benda-benda yang baik-baik semua kita boleh baca. Perkara-perkara yang kita nak lakukan, musafir dan sebagainya. Kemudiannya seringlah berdoa dengan raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kemudian bacalah Allahumma ajirni minan nar, dan ingat
apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.